Seterusnya, majlis beralih kepada penyampaian tokoh wanita Kelantan 2019. 6 orang tokoh pada hari ini akan menerima pokok cempaka, dinar emas, sijil, kain selempang, plak, kerongsang HSK, sepersalinan batik, senaskah Al-Quran, telekong solat Siti Khadijah, set Nutrifera, hamper makanan sunnah dan sejambak bunga. Bagi menyempurnakan penyampaian, majlis menjemput Yang Berusaha Puan Elvira Muhammad Dasuki bagi mengiringi Yang Berhormat Hajah Muntas Muhammad Nawi dan Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Menteri Besar. Mohon dipersilakan. The Right Honourable Chief Minister of Kelantan will present the Kelantan Women Outstanding Figure Award 2019. Anugerah Al-Khansa Amru ataupun tokoh kesenian bakal dianugerahkan kepada wanita yang berjaya mengharumkan nama dalam bidang seni di peringkat antarabangsa, di samping memenuhi tuntutan terhadap pembangunan material dan pembangunan insan. The Al-Khansa Amru Award for Arts and Culture is granted to a woman who is successful in the field of arts at international level. Montage presentation. Menulis ni bermula seawal Kak Yah remaja lagi, iaitu Kak Yah bergiat dalam semua genre penulisan, iaitu cerpen, penulisan puisi seperti sajak, dan Kak Yah lebih cenderung kepada penulisan skrip drama radio. Perkara ni boleh katakan Kak Yah memang lakukan secara serius di peringkat awal dulu, dan memang ianya memberi satu pulangan ataupun kepuasan yang tidak terhingga kepada kita dalam kita melahirkan idea, dan juga kita dapat melepaskan sesuatu perasaan melalui penulisan yang kita garapkan. Yes, the Al-Khansa Amru Award Arts and Culture goes to Puan Zawiyah binti Cepa. Please welcome. Cinta Hajah Cik Zawiyah binti Cepa terhadap kesenian penulisan tetap utuh dan subur sehingga ke hari ini apabila beliau mendapat sijil khusus penulisan kisah hidup pada tahun 2018. Beliau dianugerahkan hadiah Saguhati Penulisan Rencana sempena ulang tahun ke-500 Oxford University Press pada tahun 1978, hadiah penghargaan penulisan cerpen berunsur Islam, anjuran Jabatan Perdana Menteri atas tajuk cerpen Doa Ayah, tokoh jasa mudi kenang dan juga anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2002. Hadirin boleh membaca kisah beliau di dalam buku HSK 2019 halaman 88 dan 89. Anugerah Saidatina Zainab Khuzaimah ataupun tokoh kemasyarakatan pula bakal dianugerahkan kepada wanita yang mampu melaksanakan tanggungjawab di dalam rumah tangga di samping memenuhi tuntutan terhadap pembangunan material dan pembangunan insan. Tokoh ini juga mempunyai sifat kepimpinan yang berwibawa dan menerajui organisasi dengan baik. The next award, the Zainab Khuzaimah Award for Social Works, will be granted to a woman who is capable of handling responsibility in the home and help cater demands towards material development and humanities development. This figure is also selected based on her own leadership attributes in organization management.
Di sekolah saya memperkenalkan subjek baru untuk anak-anak istimewa yang dipanggil SPA. Di dalam kelas tersebut kita labelkan sebagai teratak SPA, di mana kami membekalkan kemahiran rawatan wajah dan rawatan tangan dan kaki. Sebenarnya ia adalah subjek yang baru, tapi saya memperkenalkan sebab saya ingin mengangkat martabat anak-anak istimewa saya. Sebab saya fikir kalau kita ingin masyarakat lihat murid ini boleh berjaya ataupun murid ini dianggap istimewa oleh masyarakat, kita harus bekalkan kemahiran yang berbeza. Ladies and gentlemen, proudly to announce the Zainab Khuzaimah Award or Social Works Award goes to Puan K.A. Razhia. Please welcome on stage. Puan K.A. Razhia banyak menyumbang bakti beliau kepada masyarakat, terutama kepada golongan istimewa. Beliau berjaya mengharumkan nama Kelantan di persada antarabangsa apabila beliau telah dianugerahkan Senior Advocacy Award, iaitu Anugerah Guru Pendidikan Khas Terbaik Asia 2019 dan turut dinobatkan sebagai Top 50 Finalist Global Teacher Prize bagi tahun 2018 oleh Yayasan Vakil London, United Kingdom. Hadirin boleh membaca kisah beliau di dalam buku HSK 2019 halaman 86 dan 87. Anugerah berikutnya, Anugerah Zinirah Ar-Rumiyah, tokoh orang kelainan upaya. Gelaran ini dianugerahkan kepada tokoh wanita kelainan upaya yang aktif dalam aktiviti kebajikan di samping memenuhi tuntutan terhadap pembangunan material dan pembangunan insan. Kita saksikan tayangan montaj. Pendorong utama saya ialah saya rasa diri saya sendiri, kepayahan, pengalaman, kesulitan, cabaran yang saya lalui sebagai seorang OKU dalam kehidupan menjadikan banyak perkara yang saya rasa perlu diluahkan dalam bentuk penulisan. Dan kemudian bila saya sudah berkeluarga, anak-anak merupakan inspirasi paling besarlah untuk saya menghasilkan karya. Selain itu, pembacaan itu juga merupakan sumber-sumber inspirasi utama untuk saya menghasilkan sesebuah karya. Diumumkan penerima anugerah Zinirah Ar-Rumiyah dijemput Puan Amy Suzani binti Muhammad Ainuddin bagi menerima anugerah. Dipersilakan. Kekurangan pada deria penglihatan Amy Suzani binti Muhammad Ainuddin tidak pernah menghalang beliau untuk terus berkarya kreatif. Buktinya, beliau telah merangkul hadiah utama, iaitu hadiah Puisi Kemerdekaan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Antara anugerah yang telah diterima adalah Anugerah Penulis Harapan Negeri Kelantan 2003, Tokoh OKU Negeri Kelantan 2012, Tokoh OKU Akademik Negeri Kelantan 2014 dan Tokoh Budayawan OKU Negeri Kelantan 2017. Hadirin boleh membaca kisah beliau di dalam buku HSK 2019 halaman 95 hingga 97. Bagi anugerah Siti Aminah Abdul Wahab,
iaitu tokoh Armala. Gelaran ini dianugerahkan kepada wanita Armala yang mampu melaksanakan tanggungjawab di dalam rumah tangga di samping memenuhi tuntutan terhadap pembangunan material dan pembangunan insan. The next award is the Siti Aminah Abdul Wahab Award for single mother. The title will be given to the woman who is a single mother and is capable of managing her own household and help cater demands towards material development and humanities development. Let us watch the montage presentation. Sokongnya banyaklah dari ibu bapa itu. Ayah saya 2 tahun lepas baru meninggal. Dia dah banyak memberi sokongnya. Di samping ibu saya pun ada. Saya sakit ke apa pun dia lah. Masuk makanan ke bilik saya. Saya 2 tahun lepas saya sakit. Ini baru sembuh. Dapat semangat dari mereka lah semua. Anak-anak, ibu bapa, adik-beradik. Setiap kali selepas saya setiap berdoa semoga anak-anak berjaya dunia akhirat lah. Itulah doa saya. Proudly to announce the Siti Aminah Abdul Wahab Award or the Single Mother Award goes to Puan Sawani binti Wan Muhammad Nawi. Please welcome. Walaupun Puan Sawani binti Wan Muhammad Nawi bergelar ibu tunggal, kegigihan dan keazaman beliau terserlah apabila hampir kesemua anak-anak beliau berpendidikan tinggi dan mampu untuk menjadi usahawan yang berjaya. Komitmen dan kesungguhan beliau sebagai seorang aktivis sosial turut disegani masyarakat setempat. Kejayaan mendidik 8 orang anak dan pada masa yang sama bergerak aktif serta menyumbang bakti tenaga kepada Islam pastinya perlu dicontohi oleh ibu-ibu tunggal mahupun semua wanita Kelantan. Hadirin boleh membaca kisah beliau di dalam buku HSK 2019 halaman 90 dan 91. Seterusnya, anugerah Sayyidatina Aisyah Abu Bakar, tokoh pendidikan. Dipilih daripada wanita yang mampu berjaya mengharumkan nama di dalam bidang pendidikan di samping memenuhi tuntutan terhadap pembangunan material dan pembangunan insan. Seorang penulis rasa sangat seronok sebenarnya. Setiap kali kita menulis dan buku kita terbit, satu kepuasan tidak dapat diungkapkan sebenarnya. Selama ni kita dapat membantu pesakit, terutama dari segi kelahiran, bersalin, pembedahan, masalah sakit puan yang lain seperti masalah kanser, masalah kemandulan dan akhirnya pesakit dapat hamil dan sebagainya. Itu memang kita rasa seronok sangatlah. Kita pun tumpang sama teruja bersama pesakit. The Aisyah Abu Bakar Award for Education goes to Professor Dr. Nik Hazlina binti Nik Hussein. Please welcome. Antara anugerah yang diterima oleh Profesor Dr. Nik Hazlina binti Nik Hussein adalah Asian and Oceanic Congress of Obstetric and Gynecology, International Traditional and Complementary Medicine, and International Conference on Nutraceutical and Domestic Sciences. Beliau telah menerbitkan lebih daripada 25 buah buku berwasit bacaan umum, 2 buah buku ilmiah, 3 novel yang bertemakan perubatan dalam bahasa Melayu, beberapa bab dalam buku rencana di dalaman sesawang dan juga lebih daripada 400 rencana di media massa dan telah menyumbang beberapa bab dalam buku teks universiti. Hadirin boleh membaca kisah lanjut beliau di dalam buku teks halaman 92 dan 94. Kemudian, tokoh terakhir pada hari ini adalah
Anugerah Sayyidatina Khadijah Khuwailid, tokoh usahawan. Gelaran ini dianugerahkan kepada wanita yang menjadi usahawan berjaya di samping memenuhi tuntutan terhadap pembangunan material dan pembangunan insan. The last award, the Khadijah Al-Khuwailid Award, Entrepreneurial Award, will be granted to the woman who is successful, entrepreneur and help cater demands towards material development and humanities development. Let us watch the montage presentation. Saya pengusaha berbagai jenis sos, termasuk kicap dan cuka. Saya berkecimpung dalam bidang ini dah masuk dalam 20 tahun lah. Dan sekarang saya dah serahkan kerja-kerja ni pada anak dan menantu saya. Kalau dulu saya dengan suami yang kerjakan usaha ni. Dan kami telah mengedarkan barangan ni ke seluruh Malaysia lah, termasuk Sarawak. Sabah belum lagi. The Khadijah Khuwailid Award Entrepreneurial goes to Puan Zarina binti Muhammad Zain. Please welcome. Puan Zarina binti Muhammad Zain terlibat dalam industri pembuatan makanan, khususnya kicap dan sos. Telah pun diiktiraf oleh pelbagai pihak dan memenangi pelbagai pertandingan. Antara pengiktirafan ialah beliau telah merangkul tempat pertama bagi kategori sos pencicah cili kering dan tempat kedua kategori kicap lemak manis di Expo Tani dan Expo Hijau Negeri Kelantan 2018. Pada tahun 2017, beliau telah menerima anugerah kecemerlangan Pemasar Tani Jaya di Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Negeri Kelantan 2017. Beliau juga telah menerima anugerah Tesco Top SME 2017 dan Tesco Potential Growth SME 2017. Hadirin boleh membaca kisah beliau di dalam buku HSK 2019 halaman 84 dan 85. Ladies and gentlemen, presentation of the International Women Leadership Award 2019 shall commence in a moment. And we will now proceed to the presentation of the International Women Figure. The receivers of the award will be receiving a certificate, batik pattern cardigan, dirham, Sayyidatina Khadijah brooch, a set of batik clothing, Nutrifera set, and a flower bouquet. Let us watch the montage presentation. We are very happy to see in Kelantan and in Malaysia everywhere the women in education, in health, in science and technology and everywhere. But the women has a special place to strengthen the family, and family is the basic unit of the society. If that family is strong, the women will be strong. If that family is developed, the women will be developed, the society will be developed, because the strong women make strong societies, and strong societies make a strong nation. God bless Malaysia. Ya, tokoh wanita antarabangsa dianugerahkan bagi mengiktirafkan sumbangan wanita Islam di peringkat seluruh negara. Ladies and gentlemen, announcing, we are proud to announce for the International Women Leadership Award 2019 goes to the Honorable Dr. Samia Rahil Qazi, President of the International Muslim Women Union from Pakistan. Dr. Samia Rahil Qazi berasal dari negara Pakistan. Beliau merupakan pengerusi Majlis Pemegang Amanah Kesatuan Wanita Muslim Antarabangsa IMWU. Beliau mendapat latihan profesional sebagai ahli parlimen dan aktivis hak asasi manusia. Beliau juga telah berjaya mengikuti kursus keselamatan negara dari Universiti Pertahanan Nasional Islamabad dan mengikuti kursus polisi luar negara di Pildad, Pakistan, serta kursus latihan kawalan wanita selama 2 tahun yang merupakan sebahagian daripada pilihan pengajian
sepanjang 12 tahun persekolahan di Pakistan. Beliau juga pernah menghadiri kursus pensijilan 40 hari dalam bidang tajwid, qiraat dan memahami Quran di Jamia Mansurah Lahore dan mengikuti kursus pendek pengajian bahasa Arab dan bahasa Parsi. Hadirin boleh membaca kisah beliau di dalam buku HSK 2019, halaman 112 dan 113. Ladies and gentlemen, the last award presentation for the Special Recognition Award for Women in Welfare, Charity and Humanitarian Volunteer Work. Presentation for the very last award to appreciate this woman to welfare. Let us see and watch the beautiful montage presentation. Allahyarham disifatkan seorang yang sangat dermawan dan mendermakan hartanya ke jalan Allah sebelum meninggal dunia. Sebagai seorang isteri memanglah dia mengambil berat semua hal saya, hal anak-anak semua. Ainul Atiyah pula berkata penyerahan wang zakat kepada pondok di Patani itu adalah rutin bulanan ibu dan bapa mereka. Ladies and gentlemen, this notable Special Recognition Award for Women in Welfare, Charity and Humanitarian Volunteer Work proudly is awarded to Allahyarhamah Faziani Rahban Ahmad. And for this purpose, we'd like to invite on stage Puan Haji Ahmad Shah Rizal Ibrahim, the husband of the late Allahyarhamah Puan Faziani, to represent in receiving the Special Recognition Award. Please welcome. Pada 18 Mei 2019, bersamaan dengan 13 Ramadan 1440 Hijriah yang lalu, Faziani Rahban binti Ahmad telah kembali ke rahmatullah selepas terlibat dalam kemalangan yang berlaku di Patani, Thailand. Allahyarhamah Faziani sangat dikenali di kalangan pelajar-pelajar tahfiz sama ada di dalam negara maupun di luar negara kerana sering memberikan infak dan sumbangan kebajikan kepada mereka. Perginya beliau dalam husnul khatimah. Moga syurga buat beliau. Hadirin boleh membaca kisah beliau di dalam buku HSK 2019 halaman 110 dan 111. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Menteri Besar di atas penyempurnaan penyampaian Anugerah Hari Sayyidatina Khadijah 2019 sebentar tadi.